Kita student datang kat kita 2 hari sebelum 40 jam. Apa cikgu bukan magician. Pemenang yang patut menang adalah MBO. Saya ingat sampai bila-bila. Okey. Ini kali pertama saya dapat tarik di tepi sebenarnya. Mungkin pakai mask tak nampak sangat. Cikgu Syafi ada depan saya sekali. Cikgu Syafi tau, ni yang mengajar. Yang mengajar peserta-peserta kita vokal. Okey, cikgu sikitlah awal-awal. Setakat ni macam mana? Macam mana? Sebab ramai kat luar tengok performance, ada yang kata okey, ada yang kata okey. Cikgu sendiri, pendapat cikgu sendiri setakat ini peserta-peserta yang sedia ada? Pendapat saya yang bagus sangat, yang amatur. Maknanya dia punya standard level tak sama pada pendapat cikgu. Kemudian pemilihan lagu setiap minggu pun haruslah menepati. Kadang pada pendapat peserta peribadi, saya rasa mereka tak pandai lagi pilih lagu, tak pandai macam mana nak dapatkan markah, macam mana lagu nak cari dinamik supaya boleh dapat markah. Dia orang kadang ada mungkin fikir okey, lagu ni kot mungkin semua orang terhibur dah, aku pun kerja senang, you know. Tapi week by week kita selalu bagi tahu yang macam okey, lagu ni next time you pilih lagu yang bagus dan sebagainya. Tapi basically they all are learning. Cuma ada yang bergerak pantas, for example macam Syafiq bergerak pantas, ada usaha tu ada. Tapi nampak. Itulah cikgu cakap, kita dalam pertandingan ni kita sebenarnya ada 3 hari je, bukan seminggu. So ada yang boleh improve dalam masa 3 hari, ada yang tak okey. Lepas tu at the same time kita kena bear dengan dia punya stress management dia, mindset dia every week yang bertukar-tukar, mood dia yang membuatkan dia kadang nak masuk pelajaran lambat, nak hafal lambat, tak ada mood nak nyanyi, tak ada mood nak practice. So because dia orang masih muda, so I kena jaga semua ni lah. Secara dasarnya cikgu, mereka semua ni berbakat tak untuk menjadi seorang penyanyi sebenarnya? Ada sebab saya tanya tu, tapi minta cikgu jawab tu dulu. Secara dasarnya semua peserta tahun ni. Baru ni saya punya kelas dan saya beritahu kepada mereka, kamu ini semua tidak layak menjadi penyanyi. Saya beritahu. Kerana apa? Kerana disiplin. Satu, kerana penyanyi itu mungkin kamu rasa pada vokalnya, tidak. 90% adalah pada kepribadian, sifat kamu, disiplin kamu, mindset kamu. Ini yang lebih saya tekankan every week, supaya the courage, the positiveness tu always there. Tak boleh malas lah, I tak push lah tu, I nak selamat lah. So saya selalu suntik benda-benda yang macam kalau I lah rasa, sebab kita dah tengok pengalaman penyanyi yang lebih baik, penyanyi yang push. Kita punya mata pula dah biasa tengok penyanyi yang memang dia orang push. Contoh example Hafiz lah, Hafiz Win. Dia ni kalau praktis kat studio pun dia akan berpeluh-peluh, bersungguh-sungguh. So kita dah nampak macam ni, bila kita tengok so dia ni yang A, B, C macam ni. So of course saya akan beri elemen sikit macam kamu ni harus push sedikit, sebab cikgu tengok macam tak berapa nak okey ni kamu punya kepribadian ni. Ada yang datang lambat, ada yang tak hafal lagi, ada yang tak tahu nak pilih lagu lagi, ada yang nak tukar lagi. Pemahaman mereka tentang nyanyian ni kan, dia orang fikir kat mana saya nak improvise, kat mana saya nak improvise. Sedangkan saya itu pun suka orang yang berimprovisasi, tetapi apa pun harus mengikut maksud lagu. Cikgu dulu cakap, nyanyi sedap, lagu sedap, nyanyi sedap-sedap je, tak payah fikir nak letak kat sini. Kerana kalau kamu tidak mampu, tak payah. Sebab mereka pressure. Sebab bila kita Aisyah Retno, dia bila how she colour the song, dia ada variasi macam-macam tone colour dia. So for example macam Lia dia nak push diri dia, maybe nak buat something like Elika. So dia pun stress sebab dia akan nampak diri dia lemah. Tapi cikgu selalu cakap, kamu itu tidak percaya diri, maknanya percaya diri you kurang. So kita motivate dia ke arah itu pula. Things like that lah. So macam-macam kerja lah kita buat, dengan nak siap lagu, dengan nak bear orang punya mood lagi, dengan nak suntik perkara yang baik-baik. Jadi setakat ni lah cikgu, setuju tak kalau nak katakan macam saya sendiri perasan, bukan saja peminat, ada setengah peminat yang betul-betul meminati big stage. Dia perasan mengatakan bahawasanya big stage setakat inilah, setakat 2 minggu, yang sebelum ni hari ni 3 minggu dah, tidak semenyerlah big stage 3 yang lalu. Betul. Peserta-peserta dia lebih hebat, nampak lebih hebat, lebih bersedia, lebih menonjol. Betul. Character wise kan. Mungkin tapi itulah betul soalannya. Sedangkan kita tengok pengalaman diorang ni, ada yang masuk competition, dah menang pun. Tapi bila kita berjumpa dengan mereka, maknanya kita dah kenal nak buat kelas dan sebagainya, bila nyanyi, diorang pasif sikit, diorang agak introvert pada I.
introvert. Macam colours of dulu punya karakter, very colourful. Kita ada noisy people there, humor. So bila belajar fun, performance pun fun. Lepas tu diorang punya energy tau, energy semua orang dia akan dapat passing. Tapi kalau ada yang muka dapat markah teruk, muka dah monyok, yang ini belum naik lagi, So memang benar. Tapi kan itu kan karakter masing-masing. Cikgu apakan daya, cikgu tak ada pilihan untuk memilih. Tapi apa yang dah sedia ada, cikgu harus memberi peluang dan memberi pendidikan supaya mereka tu pun boleh somewhere lah, boleh achieve. Yalah, cuba sedaya upaya yang boleh. Okey, bila sebut pasal tak ada daya untuk memilih, tu menarik. Ni tanya, nak kena tanya sebab ini kali bukan tentu lagi boleh jumpa lagi dengan Cikgu Syafiq sebenarnya. Iqbal. Okey. Dua soalan lah. Yang pertama sekali, selasa mesti cikgu pun tepuk dahi bila dapat tahu yang Iqbal akan masuk. Okey. Tepuk dahi, okey. Dan yang kedua, ada yang bertanya, ada Cikgu Syafiq, ada cikgu vokal, kenapa macam tak bagi tahu Iqbal pasal tempo, pasal semua tu, kenapa tak ajar benda-benda tu? Dia mungkin tak tahu sebenarnya belajar vokal ni bukan apa benda. Benda bukan mudah, bukan macam bukan macam aku magician lah. Okey, masa ni main cakap boleh explain pasal Iqbal tu masa masuk tu, apa cikgu punya komen ni masa Iqbal di Malaysia tak masuk, dan yang kedua, kenapa tak boleh nak ajak Iqbal bila ada yang berkata begitu, yang tak tahulah. Betul. Soalan itu betul. Dan saya nak beri penjelasan sedikit. Saya tidak kisah sesiapa jadi pelajar saya. Saya pernah coach orang yang tidak boleh bertutur, contoh orang yang OKU ya, kita buat performance dan sebagainya. Tetapi duration tu saya tak ada masa untuk membentuk you. For example, bila saya dapat Iqbal, saya terima sebab itu cabaran. The first is, of course, I akan letak pressure tu on me dulu. So I will push myself 150%. How much I boleh push dia ni. So dia pun I cakap, you kena push yourself macam mana I push you. Now when I see Iqbal, I rasa dia memang ada masalah daripada segi, bukan semua orang dilahirkan talented, musically talented. When I say musically talented, sometimes tapi I tengok dia sekarang ni masalah dia tidak fokus. Otak ni tidak fokus. Itu yang membuat tempo dia lari. Sebab I can see it from his eyes. Mata dia agak dalam keadaan yang tense most of the time. So itu yang membuat signal dia ke brain fast thinking. Fast thinking memang tempo akan ada problem. So senses dia, connection between senses dia, dia belajar psikologi dengan dia pula. So saya bagi relaxkan senses dia dulu. Tapi itu pun ambil masa tau untuk I nak betulkan benda tu. I bagi dia faham dulu. Dan kita of course practice, dan tidak ada jaminan practice itu make perfect. Tak ada. Jangan. Ini kita tak boleh tahu tau. Contoh for example yang kita tengok ni, 7 hari dah practice. Tidak ada jaminan yang pada hari kejadian itu kamu itu betul-betul dapat. Tidak. So kerana apa jadi macam tu? Kerana keadaan pada ketika itu yang kamu nak menyanyi, apa perasaan you, bagaimana you carry yourself, how confident can you be, ataupun you takut. Kalau takut habis, memang habis. So muzik ni kadang-kadang kita, student datang kat kita 2 hari sebelum, 40 jam. Apa, cikgu bukan magician. Dan jangan rasa yang belajar vokal tu I kena semua sampai akhir, sampai habis lagu semua I nak kena buat. No, I don't do that. That one I will kill them. Tak boleh, sebab kita bila ajar, kita kena bagi dia foundation dulu. Tapi foundation pun you goyang. So end up okay, kita buat line by line supaya memory dia ingat. Still you tak boleh ingat because it's the senses. Like I cakap, dia punya thinking is too speed up, laju. Jadi dia unable to focus. So I said you go pergi kelas menembak ke kelas to relax yourself dulu, then you will come to me. They will fix things. Betul. Tapi dia pelajar yang baik ke tidak? Walaupun baik. Pelajar yang baik. Baik. Dia sangat baik. Dia sangat tekun nak belajar. Cuma berapa lama, kalau betul-betul, kalau cikgu beri pengalaman, berapa lama diperlukan sebenarnya untuk ajar macam dia, yang katanya memang tempo pun tak betul? Kalau nak belajar muzik semua tu 2 tahun, setahun, 2 tahun, pasti itu memang natural. Orang yang boleh nyanyi macam Daniel ni semua dari kecil dah nyanyi. Itu pun dah berapa tahun. Tapi itulah cikgu cakap, bukan kata kita tak boleh, sebagai guru kita tak boleh cakap janganlah buat benda ni, pergi buat benda lain. No, itu kan salah. Dari segi saya itu salah. Saya kena terus bantu sampai dia mahu. Selagi dia mahu, selagi dia open dia punya mind untuk terima ilmu, selagi tu kita mampu boleh beri. Cuma dia kena fokus apa dia mahu. Itu yang penting. So teknikal cikgu boleh ubah, tak ada masalah, tapi apa yang dia mahu tu yang paling penting sebenarnya. Apa yang otak, mindset yang tu yang penting. So setiap minggu cikgu berhadapan dengan 5 perkara. Satu, mindset mereka. Kedua, stres mereka.
ada yang family problem, ada yang bla bla bla. Kan jadi kecil ada yang bergaduh depan stage kan. Ketiga, tidur mereka masalah. Keempat, nutrition mereka, apa mereka makan. Kelima, air, water lubrication. Kena bagi tahu minum sekarang. Benda-benda these 5 things akan buat you ada endurance. Longer period you boleh nyanyi. Yang itu yang bukannya seorang 2 peserta pula tu, ramai pula tu, dan bukannya cikgu dapat jumpa hari-hari kan cikgu kan? Bukan. Bukannya hari-hari kan? Cikgu pun ada beban kerja lain lagi. So peserta pun ada benda lain nak kena buat. Tetapi I'm always there. Kalau nak telefon ni memang 24 jam boleh just WhatsApp. Nak si budaya, tak nak si budaya. Cikgu tak nak tanya this year punya contestant lagi sebab baru awal sangat kan? Yes. Nak tanya sebelum ni 1, 2, 3. Who is your favourite student? Student dulu Student dalam big stage. Who's your favourite student? Dan siapa you punya pemenang yang paling you betul-betul yang you rasa dia patut menang dan dia menang? Pemenang yang patut menang adalah Hambio. Saya ingat sampai bila-bila. Favourite student semua saya itu etika kerja saya dari AF dulu. Saya tak pernah mengundi mereka. Kedua, saya harus sayang mereka semua sama rata je. Memang saya tak pernah ada dekat hati saya ni aku favouritekan dia ni. Tak pernah. Itu memang setiap kali saya langkah keluar dari rumah, no, I tak boleh pasal jelanggar etika saya. Tapi Hambio, kenapa Hambio? Sebab daripada memang tidak boleh berbahasa langsung. Setiap lagu yang dia nyanyi tu dia tulis Korea. So kita cakap, Hambio, you have to sing the song. Okay, let's do this pronunciation. So bila saya cakap Melayu, dia akan tulis dalam bahasa Korea. Bayangkan dia tak faham, so saya akan explain cerita dia macam mana dan dia hafal bunyi je. So kalau yang ini pun boleh, apa sebab yang kita satu lagu seminggu tak boleh? Kenapa? 2.5 minit je. Faham? Dengar tu cikgu ni keluhan ya. Cikgu buat 35 lagu per week. Bukan kamu saja, ada banyak lagi anak murid cikgu. Tapi cikgu, apakan daya cikgu pun bukan. Korang muda lagi, you all boleh. So how do I do it? I push my brain. So push your brain, girls and guys, you can do it. Just push your brain. Dengar tu cikgu sini dah cakap. Apa yang korang tanya sekarang cikgu Syafi jawab sendiri. Okay. Cikgu, thank you so much kerana masa sikit. Kalau ada rezeki dijumpa lagi. Tapi memang susah juga nak jumpa cikgu. Hari ni tak tahu kenapa cikgu ada kat luar sekejap. Sekejap je. Sempat panggil ke dalam kan. Thank you. Thank you very much. Cikgu, Thank you.